Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dalam Berita Pagi Sarawak. Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar semalam mengangkat sumpah sebagai Yang di-Pertua Negeri Sarawak ke-8 pada istiadat angkat sumpah pelantikan di bangunan Dewan Undangan Negeri Sarawak di Kuching. Tun Wan Junaidi mengangkat sumpah pelantikan seterusnya menandatangani surat sumpah disaksikan Hakim Besar Sabah dan Sarawak Tan Sri Datuk Abdul Rahman Sibli. Beliau kemudiannya menandatangani surat pengisytiharan sebagai Yang di-Pertuan Negeri disaksikan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Pada Jumaat lepas, Tun Wan Junaidi yang juga bekas Yang di-Pertuan Dewan Negara menerima surat cara pelantikan daripada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah di Istana Negara. Pelantikan beliau mengikut Perkara 1 Perlembagaan Negeri Sarawak bagi tempoh 4 tahun bermula 26 Januari 2024 sehingga 26 Januari 2028 menggantikan Tun Pen Sri Abdul Taib Mahmud yang menyandang jawatan itu selama 3 penggal bermula 1 Mac 2014. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah serta Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandaria akan terus dikenang oleh rakyat Sarawak dan Sabah sebagai Raja Berjiwa Rakyat. Fellow Kanan Majlis Profesor Negara Datuk Dr. Jeneral Amir berkata rakyat jelata sentiasa di hati baginda berdua dan kembara kenali Borneo tahun lepas yang diilhamkan Al-Sultan Abdullah telah merentangkan jambatan emosi dan jambatan kenangan antara semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Pertama kali dalam sejarah kepimpinan negara tidak pernah sebelum ini berlaku Yang di-Pertuan Agong turun menjelajah ke dua buah negeri ini, ke Sabah Sarawak. Kembara kenali Borneo juga jelas menunjukkan keprihatinan baginda terutama mengenai masalah yang dihadapi rakyat di kedua-dua negeri. Malah baginda telah membawa istana dekat di hati rakyat. Baginda merupakan raja yang bukan berada di istana dan bagi saya baginda sanggup mencemarkan duli, turun ke bawah, mendekati dan juga menyantuni rakyat. Al-Sultan Abdullah akan berangkat balik ke Pahang hari ini setelah menamatkan permintaan sebagai di-Pertuan Agong ke-16. Sudah pasti rakyat Sabah, Sarawak akan merindui baginda berdua serta seluruh kerabat di Raja Pahang. Sultan Johor, Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 untuk tempoh 5 tahun bermula 31 Januari. Sarawak berharap penurunan kuasa autonomi kesihatan dari Kerajaan Persekutuan akan menghasilkan perkembangan positif. Timbalan Premier Datuk Ahmad Dr. Sim Kui Hian berkata, dengan perbincangan yang konsisten antara Sarawak dan Kerajaan Persekutuan, tidak mustahil ia akan mencapai objektifnya dalam menyediakan sistem kesihatan lebih sempurna kepada rakyat negeri ini. Pun begitu, beliau menyedari sistem perundangan kesihatan adalah kompleks melibatkan 41 peruntukan undang-undang. Very complex, so we want to do a good job because we don't want to be that we take over we're worse off than before. Yeah, we want to be better off. Oleh itu, beliau berharap rundingan dalam mendapatkan otonomi kesihatan haruslah dilakukan penuh teliti. Beliau ditemui media selepas majlis perasmian Karnival Tahun Baru Cina Batu Kitang di Kuching. Lebih 50 gerai jualan dibuka pada Karnival terbabit. Turut hadir pada majlis itu Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Kitang, Datuk Loh Ke Chiang. Projek naik taraf Jalan Kampung Tanjung Poting, Senibung dan Tanjung Boang akan beri keselesaan kepada penduduk di sekitar Bau. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Henry Jini berkata, jalan sedia ada ketika ini terlalu sempit selain sering dilanda banjir. Melalui projek berkenaan, jalan sepanjang kira-kira 12 km itu akan dilebarkan dan paras ketinggian jalan akan ditingkatkan mengikut standard R1. Komponen lain projek tersebut adalah pembinaan 2 buah jambatan konkrit
Datuk Henry memberitahu projek tersebut yang telah bermula sejak Disember lepas akan dilaksana dalam tempoh 2 tahun. Ia merupakan projek dibiayai Kerajaan Persekutuan menerusi Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah dan telah diluluskan pada 2016. Pelaksanaannya mengambil masa agak lama kerana perlu melalui beberapa proses seperti pengambilan tanah bagi projek itu. Projek tersebut melibatkan kos sebanyak 43.9 juta ringgit. Datuk Henry telah menyempurnakan majlis pecah tanah projek itu di baru-baru ini. Bulan Sabit Merah BSM Cawangan Sibu semalam menerima sumbangan sebuah ambulan daripada The Malaysian Church of Jesus Christ Latter-day Saints. Pengerusi BSM Sibu, Penghulu Chua Hiong Ki, menzahirkan penghargaan kerana pihaknya dipilih untuk menerima sumbangan tersebut. Katanya sebuah lagi ambulan akan diperoleh pihaknya menjadikan keseluruhan yang dimiliki BSM Sibu sebanyak 3 buah. Hopefully with the 2 new ambulances plus 1 old ambulance, we will be able to co-op together with Sibu General Hospital in transportation of these patients. We have members of the church who donate funds around the world, and that's how we're able to provide for projects like this, and we're very happy to be able to do it. Dalam pada itu, Naib Pengerusi BSM Sibu, Dr. Rachel Teng Lee Chin yang juga Timbalan Pengarah Hospital Sibu berharap dengan adanya ambulans itu akan dapat membantu memberikan respon yang lebih cepat jika berlaku kecemasan atau bencana. Dengan kedudukan BSM Sibu yang terletak di kawasan pusat Bandar Sibu, akan memendekkan jarak perjalanan sesebuah ambulans sekiranya perkhidmatan mereka diperlukan. We are still setting up. Most importantly, we have to make sure that the facility and also the equipment set provided in this ambulance is able to cater for at least first aid and also the very emergency cases. Yeah, especially patients with trauma, severe injury. Usaha memerangi penyalahgunaan dadah di peringkat akar umbi akan diperkasakan melalui penubuhan skuad anti dadah peringkat daerah. Ia menyasarkan 77,000 ahli tahun ini. Pengurusi skuad anti dadah negeri Sarawak, Royston Valentine berkata terdapat keperluan untuk menubuhkan seberapa banyak skuad anti dadah peringkat daerah seluruh negeri bagi mengembangkan lagi peranannya. Perubahannya juga akan membantu melancarkan pelaksanaan program, membina jaringan kerjasama lebih besar sama ada dengan agensi kerajaan, swasta maupun badan bukan kerajaan serta mempromosi kempen kesedaran penyalahgunaan dadah. Menurut beliau, ramai dalam kalangan belia dilihat sudi memberikan komitmen bagi membantu skuad tersebut yang akan mempunyai ketuanya sendiri. Beliau juga adun telian berkata demikian dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat skuad anti dadah peringkat negeri Sarawak di Kuching. Sementara itu, Agensi Anti Dadah Kebangsaan Negeri Sarawak menyatakan komitmen membantu kerajaan membantras dadah. Pengarahnya Abdul Hamidi Ibrahim berkata penyalahgunaan dadah telah menular ke kawasan rumah-rumah panjang dan ia amat membimbangkan. Berita sukan. Persatuan Judo Negeri Sarawak menyasar untuk mendapat 3 pingat emas dalam Tamasya Sukan Malaysia Sukma Ogos depan. Presidennya Datuk Sri Lau Kueng Chai berkata dengan kemampuan anak buahnya, beliau yakin atlet-atlet di bawah kendaliannya mampu memberi saingan kepada atlet judo negeri lain. Semua pelung Sarawak, pelung ambil gold. Saya fikir, saya harap ini saya bertakiklah bulan 8 semua dapat ambil 3 gol. Walaupun masih baru menerajui persatuan itu sejak tahun lepas, namun beliau yakin dengan strategi yang disusun akan mengubah corak persembahan atlet judo Sarawak. Ditemui pemberita RTM di Kuching, Datuk Sri Lau menaruh harapan kepada sejumlah atletnya dari Kuching dan Sibu dalam misi mengejar emas pada tamasya itu nanti. Pendedahan dalam Sukma pula akan membuka ruang bagi persatuan itu melebarkan saingan ke pentas dunia. Tahun lepas, 8 atlet judo di bawah kendalian persatuan itu berentap dalam kejohanan terbuka judo Asia di Taipei. Berita pagi Sarawak berakhir di sini. Seterusnya ikuti stream RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa. Saya Lydia Yusrina Abdul Ilyas dari Sungai hingga Segara, Palestin pasti merdeka.